Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat bersama pada pagi ni. Cuma saya mohon maaf kerana lambat sikit. Biasalah bila balik kampung ni kan, kita nak keluar dah, tiba-tiba mak kata dah masak ni, makanlah dulu. Jadi kita pun makanlah juga. Baik. Saya ingat kita sambung lah sebab ada yang bawa kitab kan. Semua kitab kan? Tak bawa kitab? Ya, kitab di belakang. Kita sambung je lah. Saya baca satu hadis sebab nak datang ni kira macam bukan senang kan. Sambung terus lah apa yang kita dah baca. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis nombor 12. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dapat? Okey. Buku surat tak boleh, buku kita lain. 40. Baik. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Daripada Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar merupakan anak kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Merupakan seorang sahabat yang saleh, seorang sahabat yang banyak melakukan qiyamul lail. Pernah ingin terlibat dalam perang Badar dan perang Uhud, tetapi tidak dibenarkan oleh Nabi kerana dia terlalu muda. Tetapi dia terlibat dalam perang Khandaq bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang saleh, seorang yang terlalu kuat memegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila gharin fadaqalu. 3 orang daripada umat-umat sebelum kamu keluar berjalan sehingga mereka terpaksa bermalam di satu gua. Lalu mereka pun masuk ke dalam gua tersebut. Hadis ni Nabi cerita tentang umat terdahulu. Maksudnya dalam dakwah Nabi ni, Nabi bukan hanya memberikan cerita ataupun hukum direct. Ada kalanya Nabi bercerita supaya dalam dakwah tu adalah kepelbagaian, dan supaya manusia ini sentiasa belajar daripada kisah-kisah orang terdahulu dan mengambil pengajaran daripadanya. Maka Nabi SAW dalam hadis ini bercerita tentang perkara ataupun tentang kisah yang boleh diambil pengajaran daripadanya. Nabi kata ada 3 orang daripada kalangan umat sebelum kamu ni, sebelum ini pernahlah jalan keluar daripada rumah, tapi satu masa mereka ini terpaksa bermalam di sebuah gua dan mereka masuk dalam gua tu. Baik. Fanhadarat sakhratum minal jabal fasaddat alaihimul ghar. Maka tiba-tiba sebiji batu telah jatuh daripada bukit dan telah menutup pintu gua yang mana mereka ada dalam gua tu. Faqalu innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrah illa an tad'u Allah ta'ala bi salihi a'malikum. Bila batu dah jatuh betul-betul depan pintu gua, dia pun tak boleh nak terkeluar. Tak boleh keluar lah. Bila tak boleh keluar dalam gua, memang matilah.
tak ada makanan, tak ada air, memang matilah. Jadi apa yang mereka buat? Salah seorang daripada mereka berkata, ataupun mereka sendiri sama-sama mereka berkata, la innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah. Sesungguhnya tidak ada sesiapa yang dapat membebaskan ataupun menyelamatkan kamu daripada bahaya batu ini, melainkan kamu berdoa kepada Allah dengan amal saleh yang kamu pernah lakukan. Dia sampai satu tahap manusia ni tak boleh buat apa dah. Masa tu dia hanya mengharap kepada doa dan tawakal. Allah Subhanahu wa taala suruh kita berusaha. Tapi bila kita dah usaha, kita akan sampai satu tahap. Tahapnya kita dah tak ada kuasa dah nak merubah apa, masa tu doa ajalah. Kan? Jadi dia orang ni bila dah tersekat dalam gua, batu besar dah tutup pintu gua, siapa lagi yang boleh bantu? Kan? Handphone tak ada. Kalau ada handphone pun tak ada coverage dalam gua kan. Hanya Allah yang boleh bantu. Maka dia kata kita boleh berdoa itu je. Berdoa kepada Allah dengan amal saleh yang pernah kita buat. Yang ni yang disebut dalam yang saya sebut dulu ni. Iaitu kita bertawassul dengan amal saleh. Apa maksud bertawassul dengan amal saleh? Tawassul dengan amal saleh ni kita berdoa kepada Allah dengan menyebut amal saleh yang pernah kita buat. Supaya Allah mengasihi kita dan supaya Allah memberikan kabul kepada doa kita. Supaya Allah mustajabkan doa kita. Kerana amal saleh yang kita sebut tu. Ini tawassul. Tawassul ni dia ada banyak. Ada tawassul dengan nama-nama Allah. Yang ni biasa kita buat. Kita minta Allah Ta'ala sayang kat kita. Ya Rahman, Ya Rahim, irhamni. Kan? Wahai Tuhan yang Rahman, wahai Tuhan yang Rahim, sayang aku. Ada tawassul yang kita buat dengan sifat Allah. Sifat Allah. Kita panggil Allah dengan sifatnya. Dengan rahmatmu ya Allah, maka rahmatilah saya. Kan? Jadi itu doa ataupun tawassul dengan sifat Allah. Ada yang dinamakan tawassul dengan amal soleh. Yang ni lah kita menyebut amal soleh. Yang ni disepakati oleh para ulama dibenarkan. Tak ada khilaf. Dan tawassul dengan orang soleh yang masih hidup. Apa maksud tawassul dengan orang soleh yang masih hidup? Kita minta dia doa untuk kita. Nah, itu sepakat. Yang khilaf ni tawassul dengan orang soleh yang dah mati. Yang ni khilaf. Sebahagian ulama benarkan, sebahagian ulama tidak membenarkan. Tapi tawassul ni dia bukan minta pada wasilah tu. Dia minta pada Allah dengan menyebut nama wasilah. Boleh faham? Tawassul ni bukan minta pada benda. Minta pada Allah tapi dengan menyebut benda. Bila kita tawassul dengan amal soleh, kita kata ya Allah, dulu aku pernah buat amal soleh macam ni. Kalaulah kata amal soleh aku ini aku buat ikhlas untuk Engkau wahai Tuhan, maka berikanlah aku sekian. Inilah kita baca ni. Jadi kita jangan terkeliru. Kadang-kadang orang mengatakan dia bertawassul, tapi lafaz dia minta pada wasilah. Tu salah. Minta pada wasilah, terutamanya wasilah yang telah meninggal. Ini bahaya, boleh membawa kepada syirik. Kerana doa mesti hanya kepada Allah. Okey. Maka kata seorang lelaki daripada kalangan mereka, Allahumma kana li abawani shaykhani kabiran wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala mala. Dia kata Allahumma. Allahumma ni maksudnya ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai dua ibu dan ayah yang telah tua.
yang telah berumur dan telah tua. Wa kuntu, dan sebelum daripada aku masuk dalam gua ni, la aghbiqu qablahuma ahla wala mala. Aku tidak pernah memberi minum pada waktu malam. Aku tak pernah bagi minum pada waktu malam orang lain selain daripada mereka berdua. Orang lain sebelum daripada mereka berdua. Aku tak pernah bagi keluarga aku, anak-anak aku, isteri aku minum dulu sebelum mak ayah aku. Dan aku tak pernah bagi hamba aku minum dulu pada waktu malam sebelum mak ayah aku. Ini disebut. Fana abi talabu syajar yauman. Tiba-tiba satu hari, waktu aku nak mencari pokok-pokok di tengah-tengah padang pasir ni, aku berada jauh daripada rumah. Aku terpaksa mengembara jauh nak cari pokok. Cari pokok ni untuk mengembala kambing mungkin kan. Falam urih alaihima hatta nama. Dan aku tidak kembali kepada mereka sehingga mereka telah tidur. So dia keluar jauh, balik lewat lah. Balik-balik tengok mak ayah telah tidur. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma. Aku telah pun memerah susu untuk mereka minum pada waktu malam tu. Fawajadtuhuma naimain. Aku balik-balik aku tengok mereka berdua telah tidur. Fakarihtu an uqidhahuma wa an aghbiqa qablahuma ahla aw mala. Aku tak suka untuk mengejutkan mereka setelah mereka tidur pada waktu malam. Dalam masa yang sama, aku pun tak suka bagi orang lain minum dulu. Aku tak suka bagi anak aku minum dulu, isteri minum dulu, hamba aku minum dulu sebelum mak ayah aku minum. Falabistu wal qadahu ala yadi. Maka aku pun menunggu dalam keadaan gelas tu, gelas susu tu masih ada di tangan aku, pegang. Antadhiru istiqadhahuma. Aku menunggu sehinggalah mereka berdua bangun. Tunggu. Hatta bariqal fajru. Sehinggalah terbitnya fajar. Sehingga subuh. Ditunggu. Was-sabiyatu yatadaghauna 'inda qadamai. Dan anak-anak aku duk menangis menjerit-jerit disebabkan lapar di kaki aku. Aku tak bagi. Fastaiqadha fashariba ghabuqahuma. Maka dia orang pun bangun, kan? Dia orang pun minum. Cuma timbul persoalan. Kenapa anak lapar tak bagi dulu? Bagilah anak dulu. Para ulama dia kata, anak ni tidaklah lapar sampai tahap mudarat. Sekadar lapar nangis-nangis ngada-ngada sajalah. Tak sampai kepada tahap mudarat. Dia kata boleh tunggu. Sebab anak ni lepas mak ayah dia minum, tak ada pun dia cerita anak dia jadi bahaya apa. Kalau anak tu dah sampai tahap bahaya tak minum, bagilah anak minum dulu. Okey? Maka bila mereka berdua bangun, mereka pun minumlah air yang aku sediakan itu. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrah. Wahai Tuhan, kalau aku buat benda ni kerana inginkan keredaanmu, inginkan wajahmu tu masuk keredaanmu lah, maka luaskanlah kami ni, lepaskanlah kami ni dalam keadaan yang kami sedang lalui ni. Fanfarajat syai'an la yastati'una al-khuruj minhu. Bergeraklah sikit batu tu tapi tak boleh keluar lagi. Ini karamah wali Allah, orang saleh, dengan tawassul ni Allah Taala kabulkan terus. Qala al-akhar, Allahumma kanat li ibnatu ammin kanat ahabban nasi ilai. Berkata seorang lagi, wahai Tuhan, ya Allah, aku ni adalah seorang sepupu, anak kepada bapa saudaraku, anak kepada adik-beradik ayahku. Sepupulah. Kanat ahabban nasi ilai.
perempuan ni, sepupu aku ni perempuan. Dan perempuan ni aku sayang, paling aku sayang. Aku paling suka, dia paling cantik lah pada mata aku. Wa fi riwayatin kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Dalam riwayat yang lain disebut, aku ni memang sayang kat dia, aku cinta kat dia ka ashaddi ma yuhibbur rijalin nisa. Paling kuat rasa cinta seorang lelaki, cinta lelaki pada perempuan, macam itulah aku cinta kat dia. Maksud dia memendam perasaan lah. Tengok syok, cantik betul dia ni kan. Bilalah aku boleh try kan. Boleh try nak ngorat. Fa aradtuha ala nafsiha famtana'at minni. Aku ingin menggodanya, tetapi dia tidak layan aku. Hatta alammat biha sanatum minas sinin. Sehinggalah pada satu ketika harta dia tu dilanda kemarau. Dia tak ada duit. Maksudnya dia pendapatan dia ni dengan kebun yang dia ada, tiba-tiba kemarau. Faja'atni, dia datang kepadaku. Fa'ataituha 20 wa 100 dinar. Aku berikan dia ni 120 dinar. Dinar ni mahal lah, satu duit emas ni. 120 dinar kira besar lah. Ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha. Aku bagi dia, aku kata aku boleh bagi 120 dinar. Duit emas ni aku boleh bagi, no problem, aku duit banyak. Tapi dengan syarat lah, an tukhalliya baini wa baina nafsiha. Dengan syarat kau kena serahkan kehormatan kau. Kau kena serahkan maruah kau. So dia kata ini waktu-waktu yang aku boleh gunalah. Ni dipanggil istighlal. Menggunakan kesempitan orang untuk kita mengambil kesempatan. Fafa'alat. Jadi perempuan ni tak ada pilihan, dia nak duit. Dia kata okeylah boleh. Hatta idza qadartu 'alaiha, sehingga apabila aku mampu untuk melakukan perkara tak elok dengan dia. Wa fi riwayatin falamma qa'adtu baina rijlaiha, dalam riwayat yang lain disebut sehingga apabila aku duduk di celah dua kakinya. Qalat, perempuan ni kata, ittaqillah wala tafuddal khatama illa bihaqqih. Bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan kamu tafuddal khatam ni, khatam ni cincin. Jangan kamu pecah dan buka cincin melainkan dengan haknya. Maksud dia bagi satu isyarat lah, dia kata kamu jangan melakukan apa-apa pada aku ni sehinggalah kamu kahwin dengan aku. Dia guna bahasa ni, dalam bahasa Arab ni kinayah. Kinayah ni menyebut sesuatu benda yang lazim untuk makna yang malzum. Di kinayah ni macam bahasa kiasan. Di Arab ni dia kaya. Arab ada guna perkataan pinjaman. Aku nampak singa. Aku nampak singa sedang berceramah. Sebenarnya bukan singa betul. Orang yang berani seperti singa sedang berceramah. Itu bahasa kita panggil sebagai isti'arah. Isti'arah, bahasa pinjaman. Ada tashbih. Tashbih ni macam aku nampak engkau seperti singa. Menyerupai. Maksudnya menyamakan orang dengan sifat benda lain yang lebih hebat kerana ada satu persamaan. Dia ada satu lagi yang dinamakan sebagai kinayah. Kinayah ni dia bahasa kiasan. Kita sebut satu kita nak sampaikan satu benda, tapi kita sebut benda yang sentiasa melazimi benda tu. Kita tak sebut benda tu supaya orang berfikir apa dia maksudkan ni, dan dia memberikan makna lebih mendalam. Contoh ketika berceramah, ketika ustaz tersebut berceramah, ceramahnya sangat panjang. Kan? Ceramahnya itu sangat panjang sehingga hadirin sentiasa melihat jam. Maksudnya apa? Bukan hanya panjang tapi boring lah. Bila sentiasa melihat jam tu duk fikir bila nak habis. Kalau dia bagi tahu penceramah itu ceramahnya panjang dan boring, orang tak berfikir dengan apa? Dengan ayat tu kan.
Jadi Nabi dalam hadis ni Nabi guna bahasa kinayah. Kinayah ni kadang-kadang bila kita baca ada perkataan kinayah, kira macam syok kita baca kan? Ulama mempunyai pandangan dalam masalah ini sehingga jari tidak mampu mengiranya. Maksudnya apa? Banyaklah. Banyaklah maksudnya kan. Macam ni dia kata jangan dipecahkan ataupun jangan dibuka cincin itu melainkan dengan hak. Maksudnya dengan nikah kahwin. Kalau kau nak kat aku, kau nikahlah dengan aku. Pasal apa kau nak berzina dengan aku ni? Janganlah guna kesempatan ini untuk kau ambil kehormatan aku ni. Maksud perempuan ni salihah lah. Tapi dalam keadaan yang terdesak, dia terpaksa. Fansaraftu anha wa hiya ahabbun nasi ilayya wa taraktu adh-dhahab. Bila dia cakap macam tu, aku pun terus beredar daripada dia, aku meninggalkan dia. Sedangkan aku sayang kat dia, dialah manusia yang paling aku cinta, dan aku meninggalkan duit mah yang aku bagi kat dia. Aku tak ambil balik. Ambil lah. Ini yang saya sebut. Semalam saya ada satu perbincangan dengan seorang sahabat. Ini yang kita sebut. Yang Nabi sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata, al-kalimatu tayyibatu sadaqah. Perkataan yang baik ini adalah sedekah. Apa maksud perkataan yang baik? Perkataan yang baik ini bukan hanya perkataan yang tidak menyakiti orang, tetapi perkataan yang baik ini juga ialah perkataan yang memberi manfaat kepada orang. Kita sebagai mukmin kena fikir perkataan yang memberi manfaat kepada orang. Perkataan yang kita nak beri ini tak semestinya hanya keluar pada mulut, tetapi juga apa yang kita tulis. Terutamanya hari ini tulisan kita boleh dengan bebasnya kita letakkan di media sosial dan orang ramai boleh baca. Pastikanlah perkataan kita tu adalah perkataan yang baik, perkataan yang memberi manfaat kepada orang. Sehingga kan Nabi SAW ajar kita ni, punyalah Nabi ni suka mukmin ni bercakap dengan benda yang memberi manfaat. Kalau orang bagi sesuatu pada kita barang, kita tak ada apa nak balas. Nabi suruh kita balas. Tapi kalau dah orang tu memang kaya, bagi kita benda banyak, kita tak mampu nak balas. Macam ada seorang sahabat saya ni, saya bawa dia pergi umrah. Itulah first time saya jumpa dia. Lepas saya bawa dia pergi umrah, dia jadi kawan saya, rapat dengan saya. Punya rapat dengan saya. Sehingga kan, banyak barang dia bagi kat saya. Tapi tak apalah, dia jutawan. Saya nak balas tak boleh. Saya kira kalau nak balas pun bolehlah bagi sikit-sikit. Tapi tak sama lah. Kan? Dia kata apa kat saya? Dia kata tak apa Ustaz. Saya ada duit. Saya kongsi duit. Tapi Ustaz bagi kat saya ilmu yang saya tak boleh nak cari kat mana pun. Itu pada pandangan dia lah. Pada pandangan saya, seganlah juga. Tapi tak ada apa saya nak bagi. Saya kata, Nabi ajar dalam hadis, kalau kamu tak boleh nak balas pemberian orang yang bersifat fizikal ni, fad'ulah. Doalah untuk orang yang memberi kebaikan pada kamu. Supaya lidah kamu ni sentiasa memberi manfaat kepada orang. Kita pergi kenduri kahwin umpamanya. Tengok orang ni bawa hadiah besar. Orang ni sampai 2-3 orang pikul hadiah nak bagi kat pengantin. Bawa sofa lagi hadiah. Kita tak tahu nak bagi apa. Nabi ajar, bagilah doa. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Maksudnya punya Nabi nak jadikan lidah orang mukmin ni sentiasa menyebut perkataan-perkataan yang bermanfaat. Sehingga kan kalau kita duduk seorang-seorang tak ada nak buat apa, doa. Nabi kata, kau doalah untuk kawan kau atas kebaikan dalam keadaan dia tak tahu. Malaikat akan mendoakan juga benda yang sama untuk engkau. Jadi perkataan yang bermanfaat ni kadang-kadang kita rasa kecil, tetapi memberikan kesan yang besar pada manusia. We never know. Kita kadang-kadang tak tahu. Sebab tu kita kena pastikan sentiasa perkataan kita ni perkataan yang memberikan manfaat kepada orang. Ini yang Nabi sebut dalam hadis yang lain. Nabi kata apa? Wa inna rajul yatakallam bil kalimati la min al kalimah min al khair lam yulqi laha bala.
yarfa'ullahu biha darajat. Yarfa'ullahu lahu biha darajat. Seorang lelaki mungkin bercakap dengan satu perkataan, dengan satu perkataan daripada kebaikan, lam yulqilaha bala. Kadang-kadang dia rasa macam tak ada apa perkataan tu, tapi baik perkataan tu. Allah akan angkat darjatnya dengan satu perkataan yang dia ucapkan. Tu hebat tu. Jadi perempuan ni dia ucap perkataan, sikit je, pendek je nasihat dia. Bertakwalah kamu pada Allah. Janganlah kamu pecahkan ataupun janganlah kamu buka cincin ni melainkan dengan hak Allah. Terus insaf lelaki ni. Bukan hanya meninggalkan perbuatan zina, bahkan dia buat ibadat pula bagi orang pinjam duit dia. Asal tadi nak bagi pinjam dengan kena bagi khidmat zina lah. Dengan syarat. Yang ni terus dia bagi terus. Dia bagi perempuan ni ambil harta dia tu. Ambil lah. 120 dinar, bukan sikit. Duit emas. Jadi sebab tu kita kena hati-hati. Kadang-kadang kita sebut perkataan yang jahat, satu perkataan, kita rasa macam tak ada apa. Masuk neraka dengan perkataan tu. Sebab tu bahaya perkataan. Tulisan dan juga apa yang kita ucapkan, pastikanlah akan menyelamatkan kita dan menyelamatkan orang lain. Al-muslimun man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Muslim yang sebenar-benar Muslim ialah orang Muslim lain rasa selamat dengan lidah dan tangannya. Nak bercakap, pastikan percakapan kita tu menyelamatkan orang lain. Bukan hanya kita tak menyakiti orang, tapi menyelamatkan orang lain. Tulis benda yang berfaedah. Tulis benda hidayah. Tulis benda tentang sunnah. Nak bercakap pun sama. Pastikan orang lain rasa selamat. Tak menyakiti orang, tak mengumpat orang, tak maki hamun orang, dan juga tidak mengeluarkan perkataan yang boleh menyesatkan orang. Itu orang mukmin. Jadi ini kita jadikanlah sebagai nasihat. Kita jadikan sebagai panduan. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat berkata baiklah, jika tidak diam. Maksudnya pastikan lidah kita bercakap benda baik, bercakap benda manfaat untuk dunia dan akhirat orang. Kalau tak diam. Nabi ikat dengan keimanan kepada Allah dan hari akhirat kerana memang dalam satu-satu keadaan nak berkata baik memerlukan kepada keimanan kepada Allah dan akhirat. Nak bercakap benda baik dalam keadaan kita sedang ditohmah dan dikutuk, difitnah. Nak cakap benda baik, orang kutuk kita macam-macam. Orang tuduh saya menghina Imam Syafi'i. Bila saya hina Imam Syafi'i? Orang tuduh saya mengkafirkan ilahi lastulil firdausi ahla. Kan? Dia kata siapa baca ni kafir. Siapa kata? Rora kata. Ada orang sampaikan pada saya benda ni. Bila saya kata? Kan? Jadi seronok jugalah kalau kita nak maki balik. Tapi bila teringat hadis Nabi tu, betul lah nak kata benda baik atau diam ni memang perlu iman pada Allah dan hari akhirat. Kadang-kadang kita sebut benda baik, orang balas dengan fitnah. Kadang-kadang kita sebut benda baik, orang balas dengan maki hamun. Kita nak jawab balik, kita teringat hadis tu. Kita kata betul lah, patutlah Nabi ikat dengan keimanan pada Allah dan hari akhirat. Kerana orang yang berkata baik waktu dirinya difitnah, orang yang diam waktu dirinya dihina, memang betul-betul dia inginkan habuan di hari akhirat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kan? Maka sebab tu kena training lah. Benda ni kena jadikan sebagai panduan. Kena sentiasa ingat benda ni. Sebab tu kita perlukan sahabat-sahabat yang sentiasa mengucapkan perkataan-perkataan yang baik supaya mengingatkan kita. Kan? Tak apalah bila kita jumpa kawan dia kata ustaz teruk kena, lately banyak kali kena, kan?
Tak apa Ustaz, saya sokong Ustaz, saya duduk belakang Ustaz. No problem. Memanglah kalau ikut hati, kau duduk belakang je, bila nak duduk depannya kan. Tapi tak apalah kan. Dia nak duduk belakang tu pun kira okey lah kan. Dia bagi semangat lah kat kita kan. Baik. Allahumma in kuntu fa'altu zalika batighaha wajhik fafruj 'anna ma nahnu fi. Wahai Tuhan, wahai Allah, ya Allah, jika aku lakukan perkara ini semata-mata mengharapkan keredaan-Mu, maka keluarkanlah, lapangkanlah kami daripada situasi kami ini. Fan farajat as-sakhratu ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha. Terbukalah batu tu sikit, tapi masih lagi mereka tidak boleh keluar. Berkatalah orang yang ketiga, Allahumma inni ista'jartu ujara wa a'taituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin taraka alladhi lahu wa dhahab. Ya Allah, sesungguhnya dulu ni aku pernah mengupah beberapa orang pekerja dan aku telah memberikan upah mereka atas kerja yang mereka lakukan, kecuali ada seorang lelaki yang meninggalkan upahnya dan pergi. Fasammartu ajrahu, maka aku pun laburkan upah yang patut aku bagi kat dia. Maksudnya dia ambil beberapa orang pekerja untuk buat satu kerja. Dia janji nak bagi gaji. Gaji tu dia bagi dah pada semua orang yang bekerja kecuali seorang. Seorang ni dia tinggalkan upah dia, dia tak ambil upah dia. Tak tahulah kenapa dia tak ambil. Ada yang kata dia tak setuju dengan upah tu setelah dia bekerja. Padahal pada awal dia setuju dah. Lepas tu bila nampak upah tu dia tak setuju, dia tinggalkan. Tapi orang ni dia kata, fasammartu ajrahu, aku laburkan, aku kembangkan upah yang sepatutnya aku bagi kat dia, hatta kasurat minhul amwal, sehingga harta tu membiakkan harta lain pula. Sehingga harta tu membiakkan harta lain. Ini timbul satu persoalan. Boleh ke kita pergi labur harta orang ni tanpa izin? Tak boleh kan? Harta orang mana boleh kita ambil dan kita laburkan? Kalau rugi siapa nak tanggung? Kalau rugi orang yang labur itulah tanggung. Kalau untung, siapa ambil untung? Bagi dua. Ada khilaf. Kalau kita labur harta orang tanpa pengetahuan dia, pertama kita salah lah. Sebab kita guna duit orang tanpa izin. Tapi kalau ada untung, sebahagian ulama mengatakan untung tu kembali kepada orang yang labur. Ini pendapat Maliki. Sebab dia kata, oleh kerana risiko rugi dia tanggung, maka bila ada untung dia ambil. Ini kaedah dalam istilah syarak dipanggil al-ghunmu bil-ghurmi. Untung itu diperolehi setelah risikonya ditanggung. Sebab itu kita ni Allah Ta'ala bagi halalkan untung dalam perniagaan. Kerana niaga ni terdedah pada risiko rugi. Jadi bila ada untung, okey lah. Berbeza dengan riba. Riba tak ada risiko. Kita bagi orang pinjam duit, macam mana pun dia kena bayar balik. Kan? Jadi kalau kita ambil untung tu tak boleh. Salah. Okey? Itu satu kaedah lah dalam muamalat. Maliki kata. Tapi Hambali kata, untung tu kembali kepada pemilik harta. Kerana pemilik harta yang punya. Dia tak akan dapat untung melainkan dengan harta yang pemilik harta punya. Jadi apa saja yang lahir daripada harta, maka pemilik harta lah punya. Ini khilaf. Tapi yang kita buat kat bank ni, yang kita simpan dekat bank-bank ni kan, perbankan Islam ni, dia memang dah minta izin nak labur duit kita dah. Kita je tak baca kontrak. Kan masa kita sign dia, sign sini je, kita pun main sign. Baca tak pun. Kan? Dia memang minta izin kat kita dalam kontrak tu untuk laburkan duit yang kita simpan dekat dia. Sebab tu dia bagi kita hibah. Dia bagi kita hadiah kerana dia dah dapat untung
daripada simpanan yang kita letak dekat dia tu. Kan? Jadi yang tu dia ambil pendapat Maliki ya. Dia ambil pendapat Maliki ya. Baik. Faja'ani ba'da hin. Orang yang meninggalkan upah dia ni datang pada aku setelah berapa ketika. Maksud lamalah dia pergi. Faqala ya Abdallah addi ilayya ajri. Dia pun datang, dia kata, wahai hamba Allah, tolong bayarlah kepada aku upah dulu yang kau janji tu, aku tak ambil lagi. So saya lupa. Dalam isu ni, salah tak dia ni pergi apa? Pergi laburkan harta orang. Sebenarnya dia bukan labur harta orang, dia labur harta dia. Mana jadi hak orang lagi, dia belum serah lagi. Betul tak? Mana dia harta ni jadi hak orang bila dah bayar. Dia kena ingat ini ada satu kaedah muamalat. Al-bidha'ah tata'ayyanu bit-ta'yin wan nuqud la tata'ayyan illa bil qabd. Saya pun tinggal lama dah benda ni kan. Ni ingat lupa dia. Tapi insya-Allah ini betul lah. Barang komoditi, ni dipanggil komoditi barang. Dia akan tertakyin dengan kita menunjukkan dia. Saya nak beli yang ni. Sebut je saya nak beli yang ni. Bila kita beli, dia tak boleh tukar dengan benda lain. Kecuali kalau benda tu similar lah. Maksud kalau dia nak yang ni, kita tak boleh tukar brand lain lah. Sebab dia dah sebut dah ni. Boleh faham? Boleh faham Tapi duit, dia takkan tertakyin melainkan dengan kita ambil, kita terima. Takyin dia apa? Maksudnya benda tu dah spesifik. Bila orang nak beli benda ni, dah spesifik lah brand dia. Tapi duit yang ada dalam poket kita ni, bila kita beli barang, boleh tak penjual kata saya nak duit yang tu. Selagi mana dia belum serah kat kita, kita tak boleh kata apa. Dia boleh bagi duit mana-mana pun yang dia suka. Boleh faham Ini tak apalah ni kaedah syarak. Tapi dalam isu ni, orang tu belum serah lagi. Upahnya bila belum serah lagi, maka belum pindah milik lagi. Ini disebut oleh sebahagian ulama lah. Jadi bila dia minta upah tu, dia kata, faqultu kullu ma tara min ajrik minal ibili wal baqari wal ghanami wal raqiq. Dia kata, lihatlah semua benda yang kau ada tu, itulah upah kau. Ada unta, ada lembu, ada kambing dan ada hamba. Faqala ya Abdallah la tastahzi' bi. Dia kata, wahai hamba Allah, kau jangan main-main. Kau jangan menganjing aku. Kau jangan menganjing aku. Bagilah cepat. Faqultu la astahzi'u bika. Dia kata, aku tak menganjing. Aku tak menganjing. Inilah upah kau yang aku telah, yang sepatutnya aku bagi kat kau tadi. Aku telah biarkan dia. Kalau kau nak ambil yang ni lah. فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا. Dia pun ambil semua tu. Dia bawa lembu dia, dia bawa kambing dia, dia bawa unta dia, semua dia bawa. Sampai hamba-hamba pun dia bawa. Tak tinggal satu pun. Puas hati ya. Tak ada pun kata, nah lah ambil seekor. Ucapan terima kasih. Tak, dia ambil semua. Alang-alang dah bagi, kau ambil semualah. Ini kasih baba ni, nasib baik kau panas. Kalau kau tak panas dengan kau aku kebas. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtighaha wajhik. Wahai ya Allah, jika aku buat benda ni semata-mata kerana inginkan keredaanmu, inginkan pahala daripadamu, fafruj 'anna ma nahnu fi. Maka keluarkanlah kami daripada tempat yang kami ada sekarang ni. Fan farajatis sakhratu fa kharaju yamshun. Maka terbukalah batu tu dan mereka keluar dalam keadaan berjalan. Muttafaqun alaih. So hadis ni secara tidak langsung menunjukkan kepada kita tentang kelebihan bertawassul dengan amal soleh. Jadi kita kalau kena apa-apa musibah, kan? Kalau kena apa-apa musibah, bolehlah kita cuba untuk
gunakan kaedah ini supaya Allah Subhanahu Wa Taala lepaskan kita daripada ujian ataupun kesempitan yang Allah beri pada kita. Yang saya cerita dalam kuliah tahun lepas ke 2 tahun lepas kan. Ingat? Keadaan di mana Allah Ta'ala berikan saya satu ujian, saya tawassul dengan amal soleh dan Alhamdulillah Tuhan bagi keajaiban. Saya tak kata saya soleh, tapi saya nak bagi tuan-tuan dan perempuan ni satu semangat. Bila kena musibah yang agak sempit, jangan lupa untuk tawassul dengan amal soleh ni. Jangan lupa. Kerana benda ni sepakat ulama', tak ada siapa yang kata tak boleh. Cuma adalah orang tanya, dia kata, Ustaz, kalau kita dah tawassul dengan amal soleh ni, bukan ke rasa macam kita mengungkit? Mengungkit ke? Macam mengungkit kan? Sebenarnya tak mengungkit. Kerana kita minta supaya Allah sayang kita atas benda yang kita buat kerana dia. Ungkit ni kalau, wahai Tuhan, aku dah buat dulu dah, kau bagilah cepat. Tak, kita doa pun kena doa menggunakan ayat betul. Wahai Tuhan, kalau aku buat ni ikhlas kerana Engkau tolonglah, wahai Tuhan. Dia maksudnya kita minta Allah kasihkan kita. Dan sebagai motivasi untuk kita buat banyak kebaikan. Sebab kita tak tahu masa mendatang mungkin kita akan kena kesempitan. Macam saya kena dulu kan. Bila motor pecah je tengah-tengah highway, dah lah panas terik. Tak tahu nak buat apa, ingat hadis ni ya. Bila ingat hadis ni, dia kata, okey, kita tawassul dengan amal soleh. Saya pun fikir, apa benda amal soleh aku buat? Tak ada. Punya teruk kita ni. Itu sebagai pengajaran lah pada saya. Saya duk fikir, benda amal soleh yang aku buat ni yang boleh aku gunakan sebagai tawassul. Fikir, oh teringat. Adalah satu benda yang saya buat. Yang saya fikir itulah kot kalau nak guna. Lainlah tuan-tuan kan dan perempuan, kalau kira kena tawassul dengan amal soleh ni, kira ada macam-macam kategori lah, nak yang mana? Saya boleh bagi, saya boleh sebut. Amal soleh banyak, saya amal soleh tak banyak. Jadi hadis ni sebagai satu motivasi kepada kita, banyakkan amal soleh supaya nanti bila mana kita terkena situasi yang sukar, nak berdoa kita boleh pilih banyak amal soleh kita boleh sebut. Dan jangan risau, bila kita sebut benda tu, pahala tu tak akan hilang. Kita just sebut supaya Allah kasihkan kita. Kita just sebut supaya Allah sayang kat kita dengan benda yang kita buat. Kerana kita buat ni, kita buat kerana Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima dan Allah Ta'ala sayang kita. Dan insya-Allah keajaiban akan berlaku lah dengan izin Allah. Itu yang saya bila kena tu saya teringat sampai sekarang. Masa tu saya bujang ni, naik motor ni. Sampai sekarang terlekat dalam kepala saya.